bahaya lidah. Jadi Sayyidina Abu Bakar pegang lidah dia dan dia kata, inilah yang membawa aku pada segala kebinasaan. Maksudnya lidah kita ni punca kepada kebaikan, punca juga kepada segala kebinasaan, ikut cara kita guna lidah kita. Ikut cara kita guna lidah kita. Kalau lidah kita digunakan untuk perkara-perkara yang syarak, maka jadi kebahagiaan. Tapi kalau kita guna lidah kita untuk perkara-perkara yang bercanggah dengan syarak, maka membawa kepada kebinasaan. Dan binasa itu bukan sahaja di dunia, tapi juga akhirat. Satu bait syair ada menyebut, jirahatus sinani lahal ti'amu wala yalta'amu ma jarahal lisanu. Maksudnya luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah, tetapi tiada sembuh yang diluka itu dengan lidah. Ni kata-kata bait syair Arab yang sama juga dengan pepatah Melayu, dengan perumpamaan-perumpamaan yang berbeza, tapi menunjukkan maksud yang sama. Kerana pulut, santan binasa. Kerana mulut, badan binasa. Itu antara perumpamaan Melayu lah. Jadi di sini, di persegi syair ini lebih kepada pengalaman-pengalaman orang lah. Dia cerita, luka dengan sebab lembing sembuh dengan cepat. Kalau kita contoh kena lembing ataupun terkena pisau ke hirih-hirih kat dapur, terkena luka, boleh pergi hospital, boleh bor minyak gamat, sembuh. Okey lah, sehari, 2, 3 hari, 4 hari. Tapi kalau luka dalam hati, sampai membawa mati. Sampai ke mati kita ingat orang kata kat kita begitu dan begini, kita tak lupa. Jadi sakit hati itu sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat mendalam daripada luka di luar. Nak sembuh macam mana luka hati ni? Tak dapat tidak dengan banyak zikir, istighfar, minta ampun ke Allah Ta'ala. Jadi kita kena ingat lah, lidah walaupun lembut, tapi kesannya tak lembut. Kesannya tajam menusuk ke dalam jiwa kita. Jadi sebab tu kita kena jaga ujung lidah kita ni. Jangan mudah berkata-kata kecuali perkara-perkara yang mustahak, yang baik-baik. Sebab tu Nabi kita Muhammad SAW berpesan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw la yasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari kiamat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik. Falyaqul khairan, cakap baik-baik. Kalau tak boleh nak kontrol mulut kita cakap, mungkin kita ni cakap suka peli-peli orang sakit hati. Mungkin mulut kita ni lagi lama kita cakap ada idea-idea yang boleh menyakitkan hati orang. Aula yasmut. Naklah diam. Jadi diam itu yang paling baik untuk selamat. Tapi kalau kita diam sangat pun tak boleh ke. Orang kata kita tak ada mulut ke. Sembang-sembang kita semua buat mulut macam tu je. Susah juga. Nak beli apa pun tunjuk dengan muncul mulut tu susah juga. Jadi tak bolehlah diam semua keadaan. Jadi waktu kena guna mulut pada waktu-waktu yang diperlukan. Biar beli, mengajak, minta tolong. Itu. Jadi bila kita mengaji bab tasawuf ni bukanlah terlalu sampai jadi keterlaluan pula. Kita nak kesederhanaan ataupun dia panggil sebagai dalam hadis Nabi sebut fa'ti kullazin haqqin haqqah. Berilah hak itu akan hak-haknya. Kalau hak masa nak cakap. Hak ketika mana ketika nak diam. Macam tu. Okey.
Hendaklah engkau ingat bahawa perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Dan perkataan yang jahat itu menyebabkan kejahatan kepada segala anggota. Jadi anggota badan kita ni, semua baik buruk dia bergantung kepada baik atau buruknya mulut kita. Silap kita cakap, mungkin muka kita pun sakit, tangan kita sakit, perut kita sakit, orang buat kita marah. Disebabkan oleh mulut. Jadi mulut ni merupakan punca kepada semua anggota kita boleh selamat ataupun binasa. Nanti kita kena ingat. Kena ingat. Ada juga disebut mengenai bahaya mulut ni. Bila bangunnya pagi, semua anggota badan ni berpesan kat mulut. Mulut hari ni yang tolong jaga-jaga sikit lah. Kerana kamu nanti kami juga yang tak kena mengena ni binasa. Jadi anggota badan pun risau. Risau dengan fungsi mulut. Kerja mulut pada hari tersebut. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa manusia itu apabila berpagi-pagi lagi semua anggotanya. Ini satu para sahabat sebut semua anggotanya bersegera kepada lidah. Bersegera pada lidah dan berkata kepadanya, dengan nama Allah kami menghendaki kamu betul atas petunjuk. Kerana sungguhnya jika engkau lurus, nescaya kami pun lurus. Jika engkau bengkok, nescaya kami pun bengkok. Jadi daripada kata-kata ni kita dapat faham bahawa keselamatan anggota kita ni bergantung kepada betul atau tidak amalan yang dibawa oleh mulut kita. Malik bin Dinar yang dirahmati Allah Ta'ala telah berkata, apabila engkau dapati kekerasan pada hati engkau dan lemah pada badan engkau dan terhalang pada rezeki engkau, maka ketahuilah bahawa engkau telah berkata-kata pada apa yang tidak memberi manfaat kepada engkau. Maksudnya, ini antara alamat-alamat. Macam mana kita nak kesan kalau hati kita ni jadi keras, hati kita ni jadi liak, hati kita ni payah nak khusyuk. Lepas tu badan kita lemah nak buat taat. Lepas tu kita nak cari rezeki banyak halangan. Kata Malik bin Dinar, maka ketahuilah bahawa itu disebabkan oleh dosa-dosa yang dibawa oleh mulut kita. Jadi kita cakap lara tak boleh. Itu dosa lah, cakap lara sebab lalai. Kita buat lawak orang gelak, lawak pula, lawak bohong. Dosa pula. Jadi itu puncanya, bila kita banyak cakap, dia tergigit juga akan berlaku kesilapan. Jadi sebab itu Nabi sebut satu hadis tadi yang telah lalu tu, min husni islami mar'i tarkuhu ma la yu'ni. Bahawa sebaik-baik daripada kebaikan Islam seseorang itu, maka dia meninggal perkara yang tak ada kena mengena dengan perkara agama. Yang tak manfaat pada agama dia tinggal, tak buat. Jadi di sini kalau kita tengok hati kita lihat apa semua, tengok mulut kita ni duk cakap betul ke, duk merapu lah. Kalau bahasa kampung kita kata duk merapu. Cakap merapu tak betul. Kalau kita kena ingat kalau kita cakap tak betul, orang akan hilang kepercayaan kat kita. Jaga sikit. Kalau kita cakap tak betul, kita duk bohong, akan hilang maruah diri kita. Orang tak percaya. Walaupun sekali, orang yang selalunya orang ni dia pegang betul dengan kata-kata kita. Bila kita sekali bohong, orang yang duduk berkawan kita, dia dah hilang kepercayaan. Kita susah betul sekalipun, kita minta tolong pun orang dah tak percaya. Sebab mulut kita cakap tak betul. Kita lah sebagai contoh lah. Kita nak hutang orang. Kata hutang RM100. Nanti saya nak bayar, bulan 8 nak bayar. Tak apa, orang yang bagi hutang ni cair sungguh. Lepas masuk bulan 8, kita tak bayar.
Apa perasaan kita? Terpercaya tak? Lepas tu tak percaya, tak bagilah. Tapi kalau dia bulan 8 dia bagi, tak apa, seronok lah. Kalau nak susah lagi minta tolong, orang nak tolong pun senang hati macam apa. Dia cakap betul, dia nak bayar. Ni tunggu-tunggu tak bayar lama. Orang yang bagi hutang, apa jadi kat dia? Apa kesan pada dia? Hilang keyakinan kepada orang yang dia bagi hutang ni. Sebab dia tak bayar hutang tanpa ada keuzuran, tanpa pemberitahuan. Seperti mana yang dia cakap. Lama-lama malah nak bagi. Sebab orang tengok tu kesan lah. Tak bagi. Hilang kepercayaan disebabkan oleh mulut kita. Tapi kita kena mengakulah kalau tak boleh bayar, beritahu, minta keuzuran. Supaya bayar kemudian. Jadi kalau kita tak cakap, orang akan tak percaya dah kat kita. Okay? Dan ketahuilah bahawa perkataanmu itu ada kalanya taat, ada maksiat. Atau yang harus atau yang sia-sia. Maka jika ia taat seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Kita suruh buat baik. Okay? Bagi nasihat. Okay? Itu dapatlah pahala. Dan melarang daripada kejahatan. Ataupun larang guna mulut lah. Yang daripada kejahatan. Maka padanya ada pahala yang besar-besar. Dan jika ia maksiat, maka padanya siksaan yang tidak kuasa engkau menanggungnya. Jadi di dunia ni, kita kena api pun dah sakit. Sakit lagi api di akhirat. Baik, bila kita sebut dalam penggunaan mulut dalam menyuruh, mengerjakan yang baik, melarang daripada kejahatan, kita kena berhati-hati dalam pelaksanaan ini. Yang pertama, kita kena ikut step-step dia. Yang pertama, kalau nak suruh, kita kena tengok orang yang kita nak suruh ataupun yang nak larang tu apa keadaan dia. Kalau dia buat yang tak elok, kemudian kita tegur dan dia tahu dan dia mengatakan dia tidak tahu bahawa perbuatan itu tak elok, maka kita kena cerita benda itu tak elok. Datangkan ayat Quran, datangkan hadis Nabi, datangkan huraian ulama bahawa perbuatan ini tak betul. Contoh, kalau seorang tu dia buat juga, kemudian kita tanya, tahu tak perbuatan ni salah? Dia tak tahu. Saya buat ni kerana saya ada tabiat nak buat benda-benda macam ni. Jadi kita kena bagi nasihat, amaran kepada dia supaya jangan buat. Tapi dengan nada yang elok-elok lah. Jadi di sini kita nak suruh pun kena elok-elok, nak larang pun kena elok-elok dengan bahasa yang elok-elok. Jangan guna maki hamun dan sebagainya. Boleh dengan nada tegas, tapi tak boleh dengan nada bukan dengan nada, dengan perkataan-perkataan yang lucah. Tak boleh. Kita tegas boleh, tapi dengan perkataan yang elok. Dengan nada yang tegas boleh, tak ada masalah. Jadi kita kena faham konsep suruh, larang ni ikut sunnah Nabi SAW. Sedangkan Fir'aun yang mengaku ketuhanan, Allah Ta'ala nak buat teguran kepada dia, nak suruh dia kembali pada Allah Ta'ala. Itu pun Allah Ta'ala khitab. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa, Nabi Harun cakap elok. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Harun, cakaplah elok-elok. Faqula lahu qawlan layyinan. Cakaplah dengan cakap yang elok-elok, yang baik-baik. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun tadi yang tersilap jalan akan takut dan kembali kepada Tuhan. Kita kalau orang tegur elok-elok, kita marah, kita tak marah. Tapi kalau orang tegur kita dengan bahasa terkejar-kejar, dengan bahasa yang kasar, dia mengundang ketidakselesaan emosi pada orang yang ditegur. Walaupun salah, orang tu salah. Tapi cara tegur tu kita kena buat betul. Sebab kita nak buat betul tapi cara salah jadi salah agak. Itu kita kena tengok keadaan orang yang nak ditegur.
Jadi kita kena pegang, kita kena tengoklah. Kena guna kebijaksanaan dalam menegur. Okay? Dan sabda Nabi SAW, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِمْ أَوْ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Maksudnya tiada menyebabkan manusia di dalam api neraka ke atas muka mereka atau ke atas hidung mereka, melainkan apa yang diperkatakan oleh mereka dengannya. Disembamkan muka kita. Disebabkan oleh dosa-dosa mulut kita di dunia ni dahulu. Dan jika perkataan itu yang harus, yang tiada berfaedah padanya, maka malaikat kiraman katibin mencatatkan dengan apa yang tiada kebajikan padanya dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala yang di dalamnya itu tertulis perkataan yang sia-sia dan dibacanya di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Pada ketika huru-hara yang sangat besar, lapar dan dahaga serta bertelanjang. Maksudnya tak ada pakaian ketika itu. Wallahu a'lam. Pasal yang keempat, perut. Faedah perut. Ketahuilah bahawa Allah SWT menjadikan bagimu perut kerana beberapa faedah keagamaan dan beberapa faedah keduniaan. Jadi penting juga perut ni. Kalau kita lapar, kita jadi badan lemah, nak ibadat macam mana? Begitu juga dengan kerja-kerja dakwah. Kerja-kerja dakwah ni, kita kena ingat juga pada orang yang kita nak dakwah tu, dia pun nak makan apa. Macam pengalaman kami pergi buat dakwah orang asli ni, kita bawa lah beras dan sebagainya. Kita buat program, kita bagikan bahan-bahan tersebut supaya mereka dapat senang, mudah nak terima agama Islam. Jadi agama Islam ambil berat pasal bab perut juga. Kita ambil maksudnya Islam ambil berat pasal perut ni kenapa? Dengan perut inilah menjadi orang tu boleh taat. Dengan perut jugalah menjadi orang tu akan menjadi orang tak taat. Ini penting. Adapun faedah keagamaan, maka perut memberikan kepada seluruh badan bantuan daripada benda yang telah dihadam di dalamnya, daripada makanan kepada darah dan kepada air mani yang dengannya mendapat anak dan meneruskan zuriat manusia. Jadi faedah agama apa? Faedah agama ialah apa yang kita makan tadi menjadi tenaga kepada kita. Jadi tenaga. Kemudian menjadikan sesuatu yang membantu kita untuk mendapat zuriat. Jadi kalau kita tak makan macam mana? Contohnya tadilah disebut kepada air mani dengannya mendapat anak dan meneruskan zuriat manusia. Jadi macam mana nak tumbuh kalau kita tak makan? Semua itu nak bagi kepada kita selain beribadat dan kemudian kita nak meneruskan zuriat. Daripada makanan tadi akan tumbuh dan kemudian akan menjadikan daripada bahan tersebut untuk mendapat anak bagi meneruskan kehidupan kita di dunia ni. Dengan anak juga menjadi model untuk kita hidup di dunia ni untuk ibadat. Anak boleh tolong kita, boleh doakan untuk kita. Maka dengan sejahteranya segala anggota perut seperti jantung, limpa, paru-paru dan perut besar, sejahteralah segala badan yang lain daripada segala penyakit yang menghalangkannya daripada menunaikan segala ibadat yang sempurna. Jadi kalau kita fikir balik-baliklah kenapa penulis tulis seperti jantung, limpa, paru-paru, perut besar. Sebab nak bagi bahasa tu orang mudah faham. Nak mudah faham kenapa? Dengan makan tadi akan menyebabkan jantung kita jadi sihat. Limpa kita jadi sihat. Paru-paru kita jadi sihat. Dan perut besar. Okay. Jadi kita boleh faham. Keadaan tu dapat terbayang. Bahawa makan ni ada faedah dia. Tapi kalau jantung kita sakit macam mana? Nak kena bulan sekali pergi hospital.
Nak berulang, nak pergi duduk hospital, lama lah tu, nak tunggu. Sedangkan kalau kita duduk, tunggu tu baca Quran tu dah boleh 5-6 juzuk dah. Contoh. Masa kita habis. Habis menunggu. Jadi betapa pentingnya jantung. Dia kacau sikit jantung, kita dah pening dah. Limpah, begitu juga limpah. Paru-paru. Paru-paru kalau masuk ayak, nak nafas tak boleh. Kawan saya, dia selalu mengadu sakit dada. Nafas tak boleh. Dia ingat jantung. Cek jantung tak ada masalah. Rupanya paru-paru masuk ayak. Salah tak? Salah tak? Perut besar. Ni nak bagi gambaran lah. Maksudnya perut kita ni, orang kata apa, boleh menerima makanan lah. Jadi elok lah, jadi sihat lah. Sejahtera segala badan yang lain daripada segala penyakit. Dengan makan juga akan menjadikan badan kita sihat dan kita tidak mendapat penyakit yang menghalang kita daripada menunaikan ibadat dengan sempurna. Tapi dengan makan juga kita akan menjadi sakit. Dengan makan juga kita menjadi sihat. Bergantung bagaimana kita makan dan cara kita makan dan sejauh mana kita ni makan menurut sunnah Rasulullah SAW. Ada setengah orang makan, kalau buka puasa, makan-makan tak boleh bangkit lah. Penuh. Sengkak. Dia panggil sengkak. Sengkak. Jadi nak nafas, dia kena rehat dulu. Makan banyak sangat. Jadi, kalau kita tengok betul-betul orang yang panjang-panjang umur ni, contoh macam Perdana Menteri lah. Kalau kita tengok Tun Mahathir lah yang kita duk dengar lalu, kalau tanya bab makan apa, bila nak kenyang berhenti. Sebab tu dia panjang umur. Jadi cara yang dia makan itu mengikut sunnah Rasulullah SAW. Bila nak kenyang berhenti. Sebab tu dia akan ada makanan, udara, air, seimbang lah. Jadi makan ni pun nak kena perhati, nak kena tengok juga. Jangan kita makan apa nak makan. Kalau makan tu kita rasa tak sedap badan, tinggalkan. Jangan duk pulung juga. Pulung, sekejap lagi badan kita jadi macam lain. Tumbang. Okay, kalau benar tak boleh makan, kita dah rasa dah ada bahaya dah, tinggal. Jadi di sinilah menunjukkan bahawa kita kena faham cara-cara nak makan, aturan makan, limitasi makan supaya badan kita boleh jadi sihat. Kok macam durian lah, makan durian, makan, dah terlampau makan sangat, badan kita jadi panas. Sebab kita tak kontrol. Tapi kau nak makan pun, orang kata berpada-pada. Itu je lah. Jadi tasawuf ni bukan nak larang kita makan, tapi nak makan ni beringat, suruh beringat sikit. Itu je. Jangan kata kalau mengaji tasawuf nak makan tak ada, makan lah, tapi makan kena beringat. Beringat sekat mana kita boleh makan yang boleh bawa badan kita sihat, kuat nak ibadat kat Tuhan. Itu je. Al-i'tidal fi ta'am. Sederhana dalam makan. Adapun faedah keduniaan, maka perut menyempurnakan kesedapan segala makanan, minuman dan jima'. Kerana ketiga-tiga itu adalah pada ketika perut itu sihat. Faedah agama apa dia? Iaitu kita dapat merasai nikmat makanan. Sedapnya makanan yang kita makan, gulai sedap. Bila kita makan gulai itu sedap, maka kita akan ingat yang bagi makanan itu ialah Allah SWT. Nak suruh kita syukur dengan nikmat rasa sedap makanan tadi tu. Setengah orang dia tak rasa makan. Makan dia tak rasa. Kesian. Bila dia tak rasa, macam mana dia nak menghayati faedah makanan tadi. Durian sedap, makan tak sedap. Sebab dia demam. Mulut tak boleh nak makan. Jadi kalau kata demam ni, hak sedap tu jadi tak sedap.
Tapi bila sedap tu nak rasanya bahawa Tuhan bagi nikmat ni, Allah. Syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka nikmat Allah Taala ni kena cerita. Alhamdulillah. Syukur hari ni makanan kita makan kenduri ke tempat sekian-sekian. Alhamdulillah sedap. Syukur. Alhamdulillah. Minuman. Kita dapat minum. Dan jimat. Ada tenaga. Jadi di sini semuanya nak ada faedah kepada datang daripada perut. Ada tenaga. Ada kekuatan. Mensyukuri nikmat perut itu ialah memeliharanya daripada makanan yang haram. Macam mana kita nak jaga perut? Nak syukur nikmat perut ni macam mana? Jaga perut tu daripada dimasuki makanan yang haram. Ataupun daripada sumber yang haram. Makanan tu dah haram. Dan daripada sumber yang haram tu kita tak mahu. Rasuah dan sebagainya tak mahu. Dia ada kesan. Kalau kita makan benda yang haram, dia akan melemahkan kita untuk ibadat. Perut kita ni kalau masuk benda yang haram, dia melemah kita untuk taat kepada Tuhan. Dia tak bantu. Dia belok anggota kita daripada nak buat taat. Jadi berat nak sembahyang, berat nak puasa jadi berat. Nak datang majlis ilmu jadi berat. Kenapa? Punca daripada makan. Saya pernah buat sedikit kajian ringkas. Kajian ringkas yang bersifat teori je lah. Jadi kita tengok kenapa budak-budak, anak-anak jadi nakal. Kadang-kadang dia mengaji jadi payah. Jadi susah. Di banyak halangan. Saya buat kaji. Bukan kata cikgu tak bagus, cikgu dah bagus dah. Yang kedua, mak pak pun bagus-bagus dah. Kawan-kawan bagus dah. Mungkin kita tak kawan, kita bagi duit kat dia, dia duduk pergi beli benda-benda yang makanan-makanan yang tak bagus. Makanan-makanan yang tak bagus ini, dia duduk makan. Orang panggil apa? Jajan lah. Bahasa jajan, ataupun dulu panggil cekedi-cekedi. Bahasa dulu panggil cekedi-cekedi. Benda-benda yang bersifat kimia, yang kita pun tak tahu ingredient dia betul tak, ingredient dia kita tak pasti juga. Kerana dia makan benda-benda daripada bahan-bahan yang banyak yang kita tak pasti. Akhirnya menyebabkan anak-anak tadi dia jadi macam payah nak mengaji. Punca sebenarnya bukan pasal cikgu, bukan pasal mak bapak. Punca pasal macam mana anak tu ambil makan. Yang tu kita tak perhati. Kita biar je, kita bagi duit kat anak-anak kita biar anak kita nak beli apa saja dia nak makan. Tanpa kita pandu dia, kita tunjuk dia, kita jelas kat dia, hak ni tak elok makan hak ni. Jadi saya punya pandangan, punca kepada anak-anak kita ni jadi agak lembab, agak slow, agak ni, punca makan. Yang mungkin kita tak perhati, tak palus. Kita nampak benda tu macam tak ada apa-apa. Bukan silap apa pun. Tapi kita kena ingat. Dia punya punca makan tu besar, dia punya kesan kepada ibadat kita, kecerdasan kita dan sebagainya. Saya pernah dengar Imam Nawawi, dia makan daripada hasil bekalan pak dia bagi. Pak dia bagi makanan kat dia. Sebab tu Imam Nawawi ni otaknya cerdas. Bijak. Sebab makanan ni keluarga dia jaga. Macam kita ni tak kisah apa pun kita ni, tapi bab makanan ni kita kena perhalus juga. Jangan kita bahasa kita main bedai, main hantam saja. Kena cerewet juga bab makan supaya kita ini sentiasa berada dalam keadaan taat. Dan yang subhat yang kita tak pasti halal haram. Tak pasti. Sebab kita tak mungkin, contoh mungkin tak ada logo halal ke apa ke. Subhat. Kita tak pasti. Benda yang kita tak pasti.
Kalau tak pasti, ikut kaedah, kena tinggal. Cari yang pasti. Itu je cara. Kalau kita tak pasti, cari yang lebih pasti, lebih jelas. Jangan kita tak pasti, kita ambil hantam je. Tengok ada bismillah saja, kat kedai kita pergi kira. Kiraat tu tanda halal je. Tak tengok siapa yang buat, warna kulit dia macam mana, boleh cakap ke tidak. Kan? Tengok dia tengok bismillah saja. Tengok keseluruhan kedai tu. Ha. Jadi sebab dia ada kesan kepada ibadat kita. Kadang-kadang balik tu nak semayang pun jadi malas, jadi berat. Punca ni daripada makanan yang kita ambil. Ha. Artinya yang tiada diyakini halalnya dan tiada diyakini haramnya. Tak pastilah. Kalau tak pasti, cari kedai yang lebih pasti. Itu sajalah caranya. Ha. Dan memeliharanya daripada bersangatan kenyang. Jangan kita makan tu sampai sengah. Kenyang lepas tak dia nak bangun tu, kira bersangatan kenyang. Sampai terpaksa kita rehat pula. Berjalan pula nak pergi turun makanan. Tujuan memelihara perut dari yang haram dan subhat. Maka engkau hendaklah bersungguh-sungguh pada memeliharakan perut itu daripada yang haram dan yang subhat. Kerana 3 perkara. Jadi kata musannif ni, kita semua ni kena sungguh-sungguh dalam hal perut. Jaga sungguh-sungguh. Terutama kalau pergi luar negara tu. Eloklah. Study dah sikit restoran-restoran yang Muslim, yang halal. Kita faham kan kita pergi negara-negara yang susah. Nak dapat ni susah juga. Jadi kena ada ilmu sikit lah. Ada maklumat untuk cari. Memang lama-lama kalau kita duduk sehari 2 tak apalah. Duduk seminggu memang lapar. Dan kadang-kadang makanan halal ni di luar negara mahal. Kalau negara-negara Islam, mudah sikit lah. Kalau negara Islam, okey. Yang negara yang ni, maksudnya kena ikhtiar juga lah cari restoran-restoran yang ada, yang boleh menyediakan makanan yang halal ni. Pada memelihara perut daripada yang haram dan yang syubhat kerana 3 perkara. Pertama, kerana takut daripada siksaan api neraka. Menjadi asbab kepada kita nak disiksa oleh Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak-anak yatim secara zalim. Apa Quran kata ni jelas. Kalau kita tengok cerita-cerita filem-filem, cerita-cerita drama, anak-anak yatim ni selalu nak jadi mangsa, kena bully dengan penjaga-penjaga dia. Terutama yang melibatkan duit-duit peninggalan mak bapak dia kepada anak yatim tadi. Ni sebenarnya ujian kat kita. Kalau orang ni dia ada anak yatim, sebenarnya Allah Ta'ala bagi peluang untuk dia ambil manfaat nak masuk syurga, senang. Tapi kalau dia tak nampak sebagai pintu nak masuk syurga, dia kelam mata, dia tamak, dia salah gunakan, salah uruskan harta anak-anak yatim hanya kerana nak dapat kebahagiaan dunia ni semata-mata, dia rugi. Sebenarnya anak yatim ni satu peluang untuk dia nak masuk syurga. Tapi dia lupa. Dia tak nampak benda tu. Tapi Allah Ta'ala sebut tentang bahaya orang yang salah guna, salah urus ataupun makan harta anak-anak yatim ni. Allah Ta'ala kata sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api di dalam perut mereka. Kalaulah orang-orang yang duk zalim anak-anak yatim ni baca ayat Quran ni, dia tak nampak harta tu harta. Dia akan nampak harta tu api. Dia sedang makan api. Tapi
Tapi oleh kerana nafsu ni dia kuat, dia lemahkan akal untuk fikir, dia lemahkan iman untuk sedar, dan negeri kita sanggup hanya dengan sedikit sahaja harta tersebut untuk kebahagiaan yang sementara. Dia sebenarnya dia telah menelan api di dalam perut mereka. Disediakan api di akhirat kelak nanti. Kalau dia baca ayat ni, dia akan nampak, oh takut. Takut dan ambil manfaat untuk jaga anak yatim itu sebagai kunci nak mudahkan masuk ke dalam syurga. Tapi kalau dia tak pandai nak ambil manfaat, beginilah jadilah. Dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tuhan bagi ni clear, ayat ni clear, jelas. Kalau kita baca terjemah Melayu pun tak susah nak faham. Tapi berlaku disebabkan oleh manusia tu tamak, cinta dunia, seronok dengan perkara yang sementara, dia lupa kat Tuhan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, la yadkhul jannata lahmun nabata min suhtin ay min haramin wa kullu lahmin nabata min suhtin kanatin naru awla bih. Maksudnya tiada masuk ke syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Maksudnya bukanlah tak masuk syurga terus. Susah nak masuk syurga. Orang yang di dunia ni dagingnya tumbuh daripada bahan-bahan yang haram. Bahan satu dan juga daripada sumber cara ambil makanan dengan cara yang haram seperti mencuri, berompak, rasuah. Tak boleh. Ini kita kena ingat. Jadi perbuatan kita bukan hanya binasa kita, tapi dia juga memberi kesan kepada bini kita, memberi kesan juga pada anak-anak kita. Jangan sekali kita buat benda-benda ni, sebab dia punya kerosakan dia sangat panjang. Kalau bab makan, bab harta, kalau kita ambil harta orang lain, kita kena ingat, benda ni kalau tak selesai dunia, di akhirat kelak kena selesaikan. Panjang cerita. Kita kena beringat. Tu saya kadang-kadang, yalah anak-anak kita duk pegang, ambil mana ni? Kalau tak beli lagi kena bayar. Anak-anak ambil dia makan macam tu, kita kena tahu. Jangan, bab makan ni kita kena serius lah, jangan buat ringan. Kadang kita pergi pasar malam, anak-anak kita duk pergi ambil, duk pergi makan tanpa izin peniaga, tak boleh. Jangan mudah-mudah bagi anak kita ni, minta izin dulu, kalau benar ni boleh testing, testing. Kalau tak boleh, nak kena beli dulu, kena beli. Jadi kita kena beringat. Dan setiap daging yang tumbuh daripada yang makanan yang haram, api neraka itu lebih utama baginya. Jelas daripada hadis ni pun, jelas. Jadi bagaimana, mengapa manusia masih lagi pilih jalan ni? Sebab apa? Sebab nafsu menguasai akal dan iman. Itu punca dia. Nafsu kita, iaitu nafsu amarah, yang dibantu pula oleh wawah syaitan, telah melemahkan akal kita dan iman kita. Nafsu duduk depan. Nafsu yang buat keputusan. Dan sabda Nabi lagi, kullu lahmin nabata min sutin fannaru awla bih. Maksudnya setiap daging yang tumbuh daripada makanan, bukan setakat makanan ni, maksudnya menyeluruh lah. Minum. Okay. Yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengannya. Dan sabda Nabi SAW lagi, فَمَنِ اتَّقَى شُبْهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ.
Maksudnya maka siapa yang memelihara dirinya daripada segala yang syubhat. Syubhat tadi benda yang tak jelas. Kata apa? Label haram dan halalnya. Ataupun keadaan kepastian dia tu halal ataupun haram. Maka sungguhnya ia ingin membersihkan bagi agamanya dan kehormatan dirinya. Maksudnya dia pelihara. Kalau syubhat, maksudnya benda ni lebih baik kita tinggalkan. Dan cari tempat-tempat yang lebih yakin keadaan halalnya. Jangan suruh fikir. Suruh akal dan iman kita buat keputusan. Jangan bagi kat nafsu kita buat keputusan. Biar nafsu kita ikut perintah iman dan perintah akal kita. Barulah kita jadi orang yang selamat. Kedua, kerana makan makanan yang haram dan yang syubhat itu tiada diberi petunjuk kepadanya pada buat ibadat. Kerana tiada patut bagi yang mengerjakan ibadat itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran. Sama ada kekotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis atau kekotoran yang tiada dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar dan seperti makanan yang haram dan yang syubhat. Ini dia bersifat maknawi, kita tak nampak tapi dia ada. Macam tadi najis kita nampak ada bau dan sebagainya. Betul juga dengan hadas kecil, hadas besar dan seperti makanan yang haram. Makanan yang haram. Jadi kita tak pasti ataupun cara kita ambil tu tak kena. Macam mencuri. Kita ambil, kita curi, dan kita kata makan. Sedangkan pisang tu halal, tapi kita curi dengan cara curi. Kita tak nampak kata curi itu sebagai benda yang macam nyata, apa nama, dia punya kekotoran lah, tak nampak. Sebab kita tak bau. Tak macam najis, tapi dia salah. Dia najis maknawi. Jadi yang apa nama, pisang tadi nampak macam halal. Tapi cara ambil tu menyebabkan dia berubah hukum menjadi haram. Sebabkan oleh cara kita ambil dengan cara mencuri. Dan yang syubhat yang kita tak pasti halalnya dan haramnya. Maka lebih baik tinggal. Sebab dia menghalang kita buat ibadat. Kalaulah tak percaya cakap saya, cubalah try. Kita cubalah untuk pengalaman sendiri. Kalau berlaku, tengok. Kenapa hari ni aku ni nak sembahyang jadi payah. Apa punca mungkin kita pernah makan satu tempat yang kita tak pasti keadaannya, makanannya yang dibuat yang diberi makan kepada kita tu benda-benda yang ada banyak syubhah. Di sini memang kalau orang-orang yang soleh dia akan ada, orang yang soleh ni dia akan cepat rasa kesan daripada makanan yang dia makan. Kalau dia tengok hari ni baca Quran pun lembek, zikir pun lembek, istighfar pun lembek, dia akan buat lembek maksudnya tak larat. Rasa macam berat. Maka dia muhasabah balik, ingat balik hari ni dia buat apa. Makan. Pasal punca makan. Lepas tu setengah orang dulu-dulu ni, dia cerewet. Ambil mana, beli mana. Jadi jangan marah kat orang tu. Sebab memang dia jaga sebab dia nak jaga pasal. Sekali kena tu dia nak pulih lambat. Dia nak pulih jadi elok balik macam biasa tu lambat. Okey. Saya sekat itu je lah malam ni untuk bab apa nama makan ni. Muka surat 16 insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Ada soalan nak tanya? Bila kita ada soalan insya-Allah kita tutup lagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman wa taqwa wa ikhlas walhamdulillahirabbil alamin.